dan salam sejahtera. Saya Ungku Natasha. Berita terkini, seorang remaja perempuan yang juga bekas pelajar sebuah sekolah di Kota Belus, Sabah, menfailkan saman terhadap bekas guru bahasa Inggeris sekolahnya atas dakwaan tidak masuk kelas selama 7 bulan. Nafira Siman, 18, bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Busi menfailkan saman itu terhadap Jaina Jamran yang didakwa tidak masuk kelas dalam tempoh berkenaan pada 2015. Di sekolah saya, semasa saya berada di tingkatan 4 pada tahun 2017, seorang guru dengan sewenang-wenangnya tidak masuk ke kelas kami tanpa alasan yang munasabah. Beliau masuk ke kelas pada mulanya, tetapi lama-kelamaan beliau langsung tidak masuk ke kelas selama berbulan-bulan dan mengabaikan hak pendidikan yang sewajarnya kami dapat. Kami sudah melaporkan perkara ini kepada pengetua, tetapi pengetua lebih membela guru ponteng ini daripada pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan. Adakah pengetua sekolah lain juga bersikap sedemikian? Adakah itu dasar rasmi Kementerian Pendidikan? Banyak masa yang telah terbuang begitu sahaja disebabkan sifat guru ini yang tidak masuk ke kelas. Guru ini sanggup membiarkan kami terkapai-kapai mencari ilmu sendiri. Apabila peperiksaan semakin hampir, saya mula rasa tertekan kerana saya tahu saya memang tidak pandai belajar sendiri dan oleh itu saya amat perlu bimbingan guru. Akibatnya, hampir kesemua kami dalam kelas telah gagal BI dalam peperiksaan 2017, termasuk saya sendiri. Di saat kami tiada guru dalam kelas, rakan-rakan kami di kelas hadapan terus fokus belajar kerana mereka sahaja yang ditarget untuk cemerlang dalam peperiksaan. Pihak ibu bapa dan penjaga murid memang mengambil berat tentang permasalahan ini. Tetapi, malangnya mereka ini masih berlanjutan kerana tiada tindakan yang diambil oleh pihak pentadbiran. Setiap tahun tanpa ada rasa bersalah terhadap kami, saya tertanya-tanya apakah nasib murid-murid sebelum kami? Kerana selepas apa yang berlaku kepada Siti Nafira pada tahun 2015, terus berlaku kepada kami pula. Kenapa pengetua membela guru yang bersalah? Kenapa pengetua membela guru yang bersalah? Kenapa pengetua tidak memikirkan perasaan kami apabila kami rasa tertekan dan takut kami akan gagal dalam peperiksaan? Kami tahu kami sama dengan kamu, layak mendapat pendidikan yang berkualiti. Begitu juga dengan generasi sebelum kami dan generasi yang akan datang. Kami mahukan keadilan untuk kami. Kami mahu mereka yang dicabuli hak pendidikan mereka bersama-sama sedar dan terus bangkit dari mimpi yang buruk kita. Apa yang telah kami alami sungguh memuridkan hati kedua orang tua kami. Tenaga, wang ringgit, masa yang telah dipersia-siakan guru yang membiarkan kami berbulan-bulan lamanya tanpa seorang guru di dalam kelas. Perbelanjaan kami untuk ke sekolah, usaha kami untuk menimba ilmu dan kemahiran belum kami dapatkan dengan sepenuhnya disebabkan guru ini yang melepaskan tanggungjawabnya. Kami bukan yang pertama, tetapi kami bertekad untuk menjadi yang terakhir. Litigasi Mahkamah Tinggi ini adalah untuk semua pelajar. Tidak ada sesiapa lagi harus menempuhi hak pendidikan yang dicuri. Seperti yang mereka katakan, sekiranya orang pekak dapat mendengar, bunyi yang didengar mesti sangat kuat. Kami ingin tegaskan di sini, guru ponteng tetapi menerima gaji buta menyusahkan semua pihak. Ia menyakitkan guru-guru rajin yang berkorban untuk pelajar mereka. Menyakitkan pelajar dan keluarga yang berkorban untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Pendidikan berkualiti adalah satu-satunya harapan kita untuk mengakhiri kemiskinan. Ramai di kampung Tuan Gusi dan di kampung-kampung di seluruh Sabah dan Malaysia adalah keluarga miskin. Daerah Kota Belud ialah antara daerah termiskin di Malaysia. Cukuplah berhenti rasuah dalam pendidikan dan hentikan salah guna kuasa dalam pendidikan. Nafira menuntut pengisytiharaan bahawa semua defendant melanggar tugas statuari di bawah Akta Pendidikan dan mencabut hak perlembagaannya bagi mendapatkan pendidikan. Dia juga menuntut pengisytiharaan bahawa berlaku pelanggaran tugas di pejabat kerajaan sambil menuntut ganti rugi dan kos. Kementerian Pendidikan Malaysia kecewa jika benar dakwaan seorang remaja di Kota Belus, Sabah mengenai ketidakhadiran seorang guru di sekolahnya selama 7 bulan tidak diendahkan sebelum ini.
Timbalan Menterinya Teo Nii Ching berkata, kejadian itu berlaku pada 2015 dan pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah. Beliau mengulas laporan NSTP semalam mengenai seorang bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taun Gusi, Nafira Sima 18, yang memfailkan saman terhadap gurunya Jaina Jamran kerana tidak didakwa masuk kelas dalam tempoh 7 bulan pada 2015. Dia mendakwa walaupun beberapa aduan dibuat, tiada tindakan diambil. Nafira juga mendakwa pengetua menutup kes itu dengan memasukkan kedatangannya yang hanya menunjukkan Jaina tidak hadir hanya 2 bulan. Assalamualaikum. Saya sebagai seorang ibu yang mempunyai rasa tanggungjawab kepada anak saya, memberi dia makan, tempat tinggal, perlindungan dan juga paling penting adalah pendidikan yang menggunakan hasil titik peluh dari keluarga sendiri. Saya juga sangat kecewa apabila mendapat tahu kos pembiayaan yang saya laburkan selama ini kepada anak saya demi masa depannya dilaburkan kepada pihak yang tidak sewajarnya. Sebagai seorang ibu bapa yang mempunyai hak kepada anak, saya juga turut sangat kecewa apabila pihak sekolah tidak bertanggungjawab memberi ilmu kepada anak saya, walhal saya yang tanggung semua yuran, pakaian, kos transport dan lain-lain. Saya bersungguh-sungguh memberi pelajaran kepada anak saya, tetapi pelajaran di sekolah tidak diendarkan oleh pihak sekolah, seolah-olah pekerjaan mereka sebagai seorang guru itu adalah penyampaian yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab. Oleh itu, bagi pendapat saya, usaha yang saya berikan tentang pelajaran kepada anak saya sudah dilakukan sebagai seorang ibu bapa yang sempurna. Tetapi silap saya memberikan hal pelajaran kepada institusi yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang guru kepada anak kami. Oleh itu demikian, betapa pentingnya perkara siasatan dalaman dalam Malaysia. Siasatan dalaman boleh ditakrifkan sebagai forum untuk memberi pekerja peluang yang adil untuk mempertahankan pertuduhan dan yang dibingkaikan terhadapnya. Tiada undang-undang bertulis di Malaysia yang khusus berkaitan dengan siasatan dalam negeri. Seksyen 14-1 Akta Kerja 1955 menyatakan bahawa apabila seseorang majikan telah melakukan siasatan yang sepatutnya dan mendapati berlaku salah laku dilakukan oleh pekerja, boleh memecat pekerja tanpa notis. Pada dasarnya, tujuan siasatan dalaman ini diadakan adalah untuk mencari kebenaran, menegakkan kebenaran, untuk menentukan sama ada kebenaran tersebut menyokong pelakuan yang dilakukan oleh tertuduh sama ada salah atau betul. Tujuan penyiasatan dilakukan adalah untuk mengumpul maklumat atau bukti-bukti yang boleh digunakan oleh majikan untuk membuktikan pekerja itu bersalah atau tidak. Jika hasil penyiasatan gagal mendedahkan bahawa pekerja itu benar-benar salah, tindakan selanjutnya tidak perlu diambil oleh majikan terhadap pekerja yang tertuduh melakukan salah laku. Sebaliknya, berkenaan kes di SMK Taun Gusi didakwa memasukkan kehadiran dan tiada sebarang tindakan terhadap guru yang tidak bertanggungjawab masuk ke kelas selama 7 bulan. Proses siasatan dalaman akan dilakukan mengikut prosedur-prosedur yang betul yang dijalankan oleh pengerusi dan ahli-ahli panel. Satu prosedur yang membezakan daripada digariskan di atas perlu diikuti iaitu menyiasat, persiapan untuk siasatan dalaman, dan yang ketiga menjalankan penyiasatan dalaman, dan yang terakhir sekali adalah tindakan susulan. Oleh itu, untuk menjalankan tata cara suatu siasatan dalaman, beberapa garis panduan perlulah dilakukan seperti berikut. Yang pertama, siasatan dilakukan secepatnya selepas aduan dilakukan. Yang kedua, tertuduh perlu diberikan butir-butir salah laku yang dilakukannya secara bertulis dan diberi masa yang mencukupi untuk membela diri. Yang ketiga, tertuduh perlu mengiringi bersama oleh kesatuan atau wakil semasa siasatan dijalankan. Yang keempat,
Siasatan dijalankan atas penyiasatan salah laku oleh pegawai yang tidak ada kaitan secara langsung dengan kes. Yang kelima, pemeriksaan terhadap saksi hendaklah dibenarkan. Dan yang keenam, nota-nota presiding dan keputusan akhir hendaklah direkodkan bagi membuktikan bahawa siasatan telah dilakukan dengan sempurna. Asas utama kepada sesuatu siasatan dalaman yang adil adalah pihak majikan dan kaki tangan yang disiasat kedua-dua diberikan hak untuk mengemukakan bukti dan hujah. Lebih-lebih lagi kepada kaki tangan tersebut lazimnya apabila majikan membuat keputusan untuk mengadakan sesuatu siasatan dalaman adalah apabila jawapan kepada surat tunjuk sebab yang diberikan oleh kaki tangan tersebut dianggap tidak memuaskan. Kesimpulannya, siasatan dalaman adalah penting kepada para pekerja dalam membuktikan bahawa mereka tidak melakukan kesalahan yang diberikan tuduhan kepadanya. Dengan adanya siasatan dalaman, tertuduh boleh mengemukakan segala bukti-bukti yang beliau tidak bersalah. Dengan sedemikian, pihak majikan adalah bertanggungjawab dalam mengendalikan para pekerjanya dengan baik dan bertanggungjawab agar para pekerja kurang melakukan kesalahan dan siasatan dalaman dapat dielakkan. Para pekerja pula perlu menjalankan tanggungjawab mereka dengan amanah dan jujur agar dapat membantu organisasi meningkatkan produktiviti organisasi. Oleh itu, jika terdapat pekerja yang melakukan kesalahan, perlulah menjalankan siasatan dalaman bagi membuktikan sama ada pekerja itu bersalah ataupun tidak. Laporan itu tadi mengakhiri berita pada malam ini. Dengan itu, salam hormat. Saya Ungku Natasha. Assalamualaikum dan selamat malam.